Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda sudi singgah ke channel saya. Okay, untuk video kali ni kita berkenalan dulu dengan saya buat introduction ataupun pengenalan untuk 3D basic lah. Supaya video sini sebelum kita mula buat 3D kita berkenalan dulu. Jom, tak mau buang masa. Let's go. Okay, untuk video kali ni saya akan terangkanlah sedikit pengenalan untuk 3D, basic 3D. Okay. So 3D macam biasa, dia nak createkan satu objek tu kita nampak lebih jelas dia punya view berbanding 2D lah. Okay. So 3D ni kalau kita nak tukar interface dia, interface dekat AutoCAD tu, kita nak tukar dia punya interface, kita boleh pergi dekat dua step. Yang pertama, anda boleh pergi dekat atas ribbon tu, anda boleh cari lah. Dia ada drafting dan annotation. Lepas tu dia ada 3D basic, 3D modeling dengan AutoCAD Classic. Macam saya pernah beritahu sebelum ni, AutoCAD Classic ni pada versi 2015 ke atas dia tak provide dah. So tak ada lah dia punya AutoCAD Classic ni. Kita nak tukar interface dia. So ini adalah antara interface untuk 3D basic. So kita akan fokus pada 3D workspace macam ni lah, 3D basic dia. So kalau 3D modeling pula, dia lebih banyak dia punya ribbon yang boleh diguna pakai berbanding dengan basic tadi. So ini visualize dia, visual style yang kita boleh ubah kita punya 3D tu supaya nampak lebih realistik, ataupun kita nak gunakan visual yang lain lah. So untuk shortcut dia, anda boleh type VIS. So dia ada lagi beberapa, yang ni saya akan terangkan pada video yang lain. So ini adalah antara 3D video style yang terdapat di dalam AutoCAD lah. Dia ada 2D wireframe, dia ada 3D wireframe, conceptual, hidden, realistic, shaded. So banyaklah dia ada kat sini. So di antara visual ni yang kerap saya guna pakai secara peribadinya, saya lebih suka menggunakan pakai 2D wireframe, 3D wireframe, conceptual, realistic dengan shaded dan shaded with edge. Yang lain tu anda boleh cuba main lah nanti. So ini untuk kita nampakkan bentuk kita tu lebih jelas dia punya visual dia. So ini pula adalah 3D view, viewing ataupun navigation tool ni yang perlu anda tahu. Pertama, dekat di sebelah kiri ni anda boleh saja menggunakan view cube ataupun compass ring dia. Dia ada kompas ni, compass ring dia. Dia ada east, north, south, west belakang tu. So kat sini ada face, standard orthographic view. Dia akan tunjuk standard orthographic view. Kita boleh viewkan sebagai quarter ataupun half view. Kita boleh klik dekat view cube ni. So dia akan ubah kita punya pandangan tu mengikut selection yang kita buat. So dekat sini dia ada 3D orbit pula. Di tengah ni 3D orbit user. Nanti saya akan beritahu macam mana guna. So untuk kita nak pusing dia secara orbit ataupun free orbit ni, kita boleh pilih dekat sini. Dia ada orbit, free orbit, continuous orbit. So kalau kita nak free orbit, kita boleh tekan shift button. Lepas tu kita tekan middle mouse tu lah, together, bersama. Kita boleh pusingkan objek kita. So yang ni steering wheel. Steering wheel ni saya jarang guna pakai. Dia macam kalau anda pernah bermain dengan Precision Inventor. So konsep macam ni dia lebih kurang nak ambil sedikit Inventor punya features lah. Okay. So ini adalah UCS. UCS bermaksud User Coordinate System. Dia ada satu lagi WCS. WCS maksudnya World Coordinate System. Tapi WWE bukan lah, itu wrestling. So ini adalah antara UCS yang pernah wujud dan hingga sekarang terdapat di dalam AutoCAD lah. So dia ada XY, ini memang untuk 2D punya design, dia akan duduk pada paksi XY. So ini versi-versi yang lama dulu, dia akan jadi macam ni. Dululah pada versi yang 2009 ke bawah, dia versi dia macam ni. So dia dah upgrade dia punya UCS dia nampak colourful sikit lah. So yang ni banyak berada di layout. Okay. So untuk represent kita punya drawing itu berada di mana. Okay, ini UCS juga.
pada zaman saya guna AutoCAD ni, UCS ni sebenarnya tak boleh di move sesuka hati. Dia kena pakai arahan. So ini antara general knowledge lah sebelum wujudnya flexible UCS tu yang kita boleh ubah-ubah dia, drag and paste dia. Dulu UCS tu tak boleh di drag dengan paste, kita kena pakai arahan. So macam mana kita nak determine ataupun nak identify kan kita punya drawing tu, saya gunakan jari lah. Ini kita punya versi yang terbaru ni dah tak guna pakai. Ini just general knowledge untuk anda lah. Mungkin anda boleh nampak dia punya macam mana kedudukan XY tu. So XY ni juga dulu pun diguna pakai untuk CNC lah, zaman saya, untuk kita nak letakkan kita punya part tu untuk dimesinkan mengikut untuk buat coding CNC. Okay, ini button-button dia sama saja macam 2D. Yang membezakan ni tips nombor 3 ni, hold, shift and plus wheel ni untuk kita dapatkan dalam record 3D. Yang lain semua sama je kegunaannya, berbeza dia adalah tip nombor 3 ni untuk kita pusingkan kita punya objek 3D tu. Okay, untuk kita pergi ke convert 2D line. Untuk bangunkan sesuatu objek ni, untuk bila kita nak bangunkan dia kepada 3D, objek tersebut perlu dijadikan sebagai satu profile. Dia tak boleh open profile, dia kena jadikan satu profile. Apa membezakan di antara 2D open profile dengan 2D close profile? Kalau close profile, bila kita anda klik close profile ni maksudnya semua ni bercantum. Dia akan jadi satu profile. So dia bukan pecahan profile. So bila dia jadi satu profile, anda akan dapat satu solid objek. Tapi berbeza dengan open profile. Open profile maksudnya part-part ni dengan line semua ni dia tak bercantum. Dia akan jadi single profile. 1, 2, 3 ni berpecah. Tapi dia still boleh extrude. Untuk versi yang terkini, kalau versi yang 2009 ke bawah, dia akan tanya sama ada kita nak extrude juga ataupun dia akan beritahu satu warning. Dia akan beritahu dekat situ objek ni bukan dia open profile, tapi kita boleh still download, kita boleh still extrude ataupun kita bangunkan kepada 3D, tapi dia akan jadi surface. Jadi untuk versi yang terkini, dia tak ada dah warning tu, dia terus naik, tapi dia akan jadi open macam ni. Dia tak akan ada close solid macam ni. So macam mana kita nak detect dia close bila kita extrude tu nanti kita bangunkan kepada 3D, macam mana kita nak detect dia jadi surface ataupun solid? Kita boleh nampak kotak kecil-kecil ni. Kotak kecil-kecil ni baru kita nampak. Jadi arahan-arahan yang boleh diguna pakai untuk kita convertkan profile yang kita ada ni supaya menjadi close object ataupun close profile, dia ada satu nama dia edit polyline. Arahan adalah padding. Nombor 2 kita boleh gunakan join. Nombor 3 kita boleh gunakan region ataupun arahan shortcut dia ataupun short command dia adalah reg. Yang nombor 4 adalah boundary. Okay, jadi ada yang bertanya yang keempat-empat ni apa yang saya selalu guna pakai. Okay, yang selalu guna pakai, yang kerap saya guna pakai bila saya nak buat 3D adalah region lah. Pilihan pertama. Pilihan kedua, bila region tak dapat, saya akan gunakan join. Dan join tak dapat, barulah saya akan gunakan boundary. Tapi kerap kali guna pakai adalah nombor 3. Keempat-empat ni saya akan terangkan pada video yang lain. Okay. So ini adalah antara arahan-arahan ataupun command-command yang terdapat di dalam AutoCAD 3D lah. Basic saja. So di sebelah kiri itu adalah primitive command ataupun objek yang common use. Dia ada box, dia ada cylinder, cone, spera, pyramid, wedges, torus dengan polysolid. So nombor 2 tu adalah kita nak convert ataupun kita nak create kita punya Owens 3D. Yang di sebelah kiri itu adalah, di sebelah kiri primitive ni adalah shape yang common use ataupun common yang kita nampak lah, yang common. Di sebelah nombor 2 ni adalah objek yang kita create sendiri, maksudnya kata apa, customize sendiri. So bila kita customize, kita nak modify dia sebagai ataupun kita nak create dia kepada 3D, kita boleh pakai 5 command ni. Antaranya first kali adalah extrude, revolve, loft dengan sweep. So nombor 3 ni, yang ni adalah editing. Maksudnya bila kita buat, kalau ke dalam 2D dia ada draw and modify. So dalam 3D dia ada creating and dengan editing. So editing ni kita boleh nak edit, sama ada kita nak gunakan arahan press pull ataupun kita nak gunakan union, kita nak guna subtract, nak pecah-pecahkan dia, semua ada kat sini. So
So yang di sebelah kanan last sekali nombor 4 ni adalah modify dia. Kita nak modify kita punya kedudukan part tu, ataupun kita nak pusing dia, kita nak rotate. So dia ada kat sini lah. Dia ada 3D mirror, 3D rotate, rotate 3D. Dua ni bukan salah, dia memang ada arahan. Dua ni ada arahan ya. Dan ada juga perbezaan antara 3D rotate dengan rotate 3D. So yang nombor 3 ni align, 3D align. Kita nak buat, selalunya align ni kebanyakannya diguna pakai untuk assembly lah. Okay. So ni adalah angle projection. Macam pernah saya beritahu di 2D punya video pada latihan-latihan 2D ni. Ini sangat penting untuk pemula-pemula ataupun anda bekerja sebagai designer ataupun drafter. Standard ni anda perlu tahulah. Sama anda menggunakan first angle projection ataupun third angle projection. So first angle projection ni kebanyakan diguna pakai untuk Europe lah. So 3D, sama ada 2D design maupun 3D design, yang ni anda perlu tahu dulu. Ini adalah basic yang wajib anda tahu terlebih dahulu supaya presentation anda menggunakan standard yang betul lah. So sekiranya anda menggunakan first angle projection, moving view anda yang pertama tu dia akan jadi bottom, front, top, left akan jadi right, right akan jadi left. So third angle projection ni banyak digunakan pakai di Amerika dengan Australia. So dia punya susunan view dia tu pun taklah pening. Kalau view di atas memang akan duduk dia akan bahagian top. Kalau duduk tengah dia bahagian front, left akan jadi left, right akan jadi right, bottom akan jadi bottom. So dia tak sama dengan kedudukan. So simbol dia pun tak sama juga. Simbol yang ni, objek akan di sebelah, bulatan yang akan di sebelah kanan. So first angle, kalau third angle dia punya silinder ataupun cone ni, dia punya top view dia akan duduk di sebelah sini, dia front view akan duduk, side view akan duduk sebelah kanan. So right view lah. Kalau yang ni, right view ni, the right ni dia duduk di sebelah kiri. Kalau right sini dia akan duduk di sebelah right. Itu bezanya dengan first angle dengan third angle. So yang ni saja basic saja. Okay, advantage untuk 3D, anda boleh nampak anda punya objek itu lebih jelas, lebih realistik. Anda boleh nampak remove dia punya ni. Anda juga boleh renderkan objek anda di dalam AutoCAD. Jadi itu saja daripada pengenalan saya serba sedikit untuk video kali ini. So semoga adalah sedikit manfaat ilmu. Cuma video kali ini tak ada apa-apa, cuma saya nak terangkan sedikit kenalan tentang 3D je lah. So lepas ni mungkin video yang akan datang saya akan terangkan feature-features ataupun arahan-arahan asas yang dapat dalam AutoCAD yang boleh kita buat dalam 3D. Okay, itu saja penerangan saya untuk pengenalan video AutoCAD 3D. Jadi bila kita dah kenal tu senang sikit lah kita nak buat kerja. Jadi semoga adalah sedikit manfaat ilmu daripada saya untuk anda yang menonton. Sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa like, comment dan share. Jadi saya akhiri video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.